Bismillah, masyaAllah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ganjarannya amat besar. Sebab kehidupan ini harus diikuti dengan ilmu. Sebab itu berbeza antara orang yang berilmu darjatnya dengan orang yang jahil. Jadi alhamdulillah kita berada di grup mengaji. Walaupun mengaji kita ni tak yang seperti biasanya, akan tetapi sedikit sebanyak memberikan kita beberapa manfaat akhirat, bagi mengisafkan kita, bagi mengingatkan kita bahawa sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sementara waktu sahaja. Dan kita diperintahkan hidup ini untuk sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan daripada melakukan sebarang perkara-perkara syirik, kerana syirik itu adalah balasannya neraka. Jadi alhamdulillah, pada malam ini apa yang kita akan bicarakan sedikit tentang tajuk, iaitu tentang perniagaan di dalam Islam. Saya rasa ramai yang berniaga, walaupun ada yang makan gaji, tapi perniagaan itu macam tak boleh dipisahkan daripada kehidupan kita. Jadi bagaimana nak memahami perniagaan? Kalau kita tengok hari ni ramai orang berniaga, semalam penuh, dan dengan online lagi, dan berbagai-bagai bentuk perniagaan yang dijalankan. Sama ada perniagaan itu halal, syubhah atau haram, wallahu alam. Melainkan kalau kita mengaji tentang ilmu muamalat dalam Islam ni, insya-Allah kita akan tahu mana sempadan kita. Sebab kita nak target yang halal, bukan yang haram ataupun syubhah. Jadi bagaimana nak meletakkan, nak mempositionkan perniagaan kita itu di atas perkara yang halal. Sebab benda ni kena mengaji. Bila kita tak mengaji, maka menjadi masalah balik bagi kita. Jadi insya-Allah, apa kita ingin tunjukkan, perkenalkan pada malam ini tentang suatu bagaimana konsep perniagaan menurut Islam. Malam ini mungkin secara ringkas sebagai muqaddimah, kita pun dah agak lama tak bersiaran, jadi insya-Allah. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29, yang disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni menggunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. Sama ada jalan itu tipu menipu, judi berjudi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Ini yang pertama, dalil. Maknanya dalam perniagaan dalam Islam ini tak boleh wujudnya tentang perkara-perkara yang ataupun jalan-jalan yang haram, seperti menipu, tipu timbangan pun tak boleh. Jual dalam internet, tunjuk gambar lain, jual produk lain, bentuk macam lain. Itu semua dalam bentuk benda yang haram. Sebab perniagaan ini harus berjalan di atas dasar suka sama suka. Maknanya orang itu setuju. Okay. Dan pula perniagaan itu ada rukun dia. Ada rukun dalam perniagaan. Jadi bila sebut rukun ni, benda yang kita kena faham, yang kita kena jelas. Dalam dunia perniagaan ni bukan perkara main-main. Benda persoalan rukun, kalau kita belajar ni rukun, kalau kita sebut rukun solat, apa disebutkan rukun solat? Kalau solat tu tak ada berukun, macam mana kita nak solat? Berwuduk yang kita belajar kemarin, berwuduk juga ada rukun dia. So semua tu ada rukun dia. Demikian juga di dalam
Dalam perniagaan ada rukun dan syarat sah dia. Contohnya kita ambil, mesti kena ada penjual dan pembeli contohnya. Kalau tak ada penjual pembeli, macam mana kita nak berniaga? Itu barang yang diniagakan. Kemudian harga, berapa harga dia. Sekarang ni orang jual tak boleh, dia PM tepi kata dia. PM tepi. Dia nak jual barang, tapi dia suruhnya orang PM tepi. Tak nak dia isytihar harga dia. Bila PM tepi tu macam-macam harga lah ditulis kat situ. Sebab niat niat mungkin kita tak tahu lah sebenarnya niat tu nak menipu ataupun tidak. Tapi niat tu dah ada dah. Kenapa tak isytihar atau taklah harga situ? Sekarang ni dah ada undang-undang baru, akta baru. Siapa yang tulis dalam FB ke dalam website ke apa PM tepi, dia akan di-charge, didenda. Saya ingat tak silap saya dalam tu akta perniagaan ni di bawah Kabinet KK mungkin sehingga mencecah sampai 200,000 kalau tak silap saya tulis dalam itu, kalau tak silap. Kemarin ada terbaca tentang sebab peniaga tulis PM tepi, dia tidak transparent. Ni berat denda dia. Dunia pun ada berat, apatah pula akhirat. So jadi kena faham. So dalam orang yang nak melakukan perniagaan, perkara pertama dia nak faham tentang rukun dia, supaya dia jelas. Ini cerita pasal produk punya pandai. Tak hebat cerita produk ni. Canggih ya, tapi haram. Rukun pun tak kerti. Syarat sah berniaga pun tak tahu. Setengah yang berniaga dalam internet, macam ni dia jual barang? Dia jual barang macam mana? Ada ijaz kabul tak? Ijaz tu maknanya saya menjual. Saya beli macam mana dalam internet? Pun nak kena belajar juga. Macam mana cara kaedah kita nak melepaskan supaya tidak duduk di atas syubhah ataupun yang haram. Ini perkara-perkara yang harus kita kena perjelaskan di dalam bila kita nak masuk dalam dunia perniagaan. Kena ingat, perniagaan juga adalah merupakan sebagai satu ibadah kita kepada Allah. Bila sebut ibadah tu perkara ibadat, benda yang ada undang-undang dia, ada kaedah-kaedah dia, ada hukum hakam dia yang terletak di situ. Jadi jangan ingat asal nak berniaga, pandai berniaga pasal malam, jual goreng, jual goreng kuotiao ataupun jual nasi lemak pagi, halas, selesai dah, boleh dah jual. Tak boleh. At least kena tahu foundation dia, basic dia, asas perniagaan itu apa sebelum dia langkah masuk ke dalam dunia perniagaan tersebut. Jadi perkara ni penting. Sebenarnya orang kita ni kadang-kadang tak tahulah selepas pandang ke ataupun tak mau peduli ke, tak nak mengaji ke, ni dia tu nak cari duit. Dia ingat jual barang dapat duit dah, selesai masalah dia. Tak boleh nah. Sebab rezeki kita tu Tuhan tetap dah. Kita buat apa benda pun dah ada dah rezeki kita, bahagian kita tu. Jadi jangan gopah-gapah. Jadi elok kita mengaji dulu macam mana kita nak berniaga ni supaya duit harta yang kita dapat itu halal, bukannya yang haram. Okey, baik. Kemudian disebutkan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 275. Apa yang Allah sebutkan maksud dia tu? Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini lagi jelas. Jadi sistem perniagaan yang Islam tuntut adalah yang halal. Jual beli tu halal, riba tu haram. Maknanya transaksi yang menggunakan riba, interest dan sebagainya benda tu haram. Bila haram, Allah isytihar perang. Allah dan Rasul dia isytihar perang atas riba. Kita pula duk pergi ambil duit riba tu. Tu kadang-kadang saya pernah lah tegur. Kadang-kadang institusi keuangan. Kan macam-macam tu mereka tu bagi pinjaman dengan berdasarkan interest. Ada rate dia 3%, 4%. Rate riba tu dah jelas-jelas haram. Tengok apa jadi baru ni kat COVID dekat US. Sehingga US turunkan langsung zero interest. Sebab dia tahu sistem riba dia binasakan diri dia. Kalau kita nak tengok lagi Israel, dia mencetuskan sistem riba. Dia mengajar orang tentang riba. Dia tahu riba akan menghancurkan mana-mana sistem perniagaan yang ada. Tapi dia tidak mengamalkan riba. Dia tahu benda tu tak boleh. Membinasakan diri dia. Maka dia tak amal. Demikian dengan kita. Kita punya nak berniaga. Okey, pinjaman bank dapat 200,000, 300,000, sejuta. Interest rate dia tak mahal, 2% je. Tak apa, yang penting kita projek. Tak lama. Tunjuklah, kita tengoklah ni. Carilah tengok perniagaan yang berdasarkan riba kalau boleh sustain. Kalau boleh duduk dalam pasaran dalam masa yang lama. Jangan tengok orang kafir. Orang kafir tu memang ada macam tu dah Allah bagi. Coca-Cola 100 ton. Jangan heran dia tak kafir. Kita orang Islam. Kenapa Allah binasakan perniagaan yang melibatkan riba? Benda tu haram, tak boleh. So bila yang tak boleh, bila haram, kita kena kata haram. Kalau ada pinjaman ke apa nak buat kan, sebab nak majukan perniagaan dengan mengambil duit yang ada riba, maka kalau boleh, it's better don't lah. Tak perlulah benda tu kalau melibatkan beriba. Sebab riba ni haram. Tapi nak ambil juga kononnya dengan alasan nak mengembangkan agama. Bang,
Nak cakap, engkau lah ada agama, kita orang Islam. Allah dah sebut dah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bila haram tu balasan dia neraka. Besok bila dapat untung tu source of income, untung kita dapat daripada pinjaman yang haram jadi haram, kullu haram. Semua tu jadi haram. Darah daging jadi haram, semua jadi haram. Kita sanggup nak berdepan dengan api neraka Tuhan. Ni persoalan dia. So jadi kita kena usaha macam mana kita nak buat satu sistem. Orang Islam bukan seorang ni. Ramai-ramai orang Islam kena fikirkan macam mana nak menjadikan perniagaan kita tu halal. Duit yang dapat tu halal, bukan duit riba. Boleh pinjam zaman sahabat dulu, contoh sistem al-mudarabah. Sahabat-sahabat kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar, Omar, Abu Bakar dengan siapa kita ingat tanah di Mekah tu. Infak dia sampai hari ni. Bawa duit. Dulu bukan ada bank. Sebenarnya bank, kalau kita cerita tentang sistem Islam, tak perlu pun bank. Orang-orang Islam yang kaya raya ada duit ni, dia boleh infakkan. Dia okey, kamu nak berniaga kan? Aku bagi pinjaman duit. Nah, untung nanti bagi aku balik. Kalau al-mudarabahnya contohnya, berapa persen? Okey, kamu tak ada modal, aku bagi modal. Keuntungan aku nak 70%. Kamu ambil 30%. Fair lah. Duit aku. Macam tu contoh. Al-mudarabah. Jadi sahabat-sahabat bagi kepada sahabat lain yang nak berniaga. Bagi balik pulangan tanpa riba. Boleh bukan tak boleh. Tapi kita tak nak. Kita nak berkeras juga dengan percaya dengan sistem riba. Kita percaya dengan sistem pinjaman. Bank tu dah kapitalis. Bila kapitalis ni dia kira untung. Dia kira persen tu keuntungan. Walau itu haram. Okey, baik. Jadi ini sebahagian kita nak kena faham. Jadi jangan kita tanam dalam jiwa kita tu. Boleh pinjaman. Kita tanya balik interest berapa? Sebab ni encik interest berapa, kita tanya balik interest. Dia kata interest tak mahal, 3% je. Okey boleh insya-Allah boleh. Ada pula lapik insya-Allah boleh ambil loan ni. Kau tengok dia cakap itu interest tu apa? Interest tu riba dan Allah dah mengharamkan riba. Ini kelemahan kita. Sebab tu dia niaga ke apa, kena mengaji dulu, bagi faham dulu. Baik, kita pergi kepada pengenalan pula. Islam, ad-din ni diwahyukan Allah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ad-din ni mencakupi seluruh aspek kehidupan. Apa yang kita buat daripada pagi sampai malam itu semua ibadat. Kena namakan ibadat. Supaya setiap yang kita lakukan itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila buat ibadat, maknanya jangan buat benda yang Allah larang. Benda-benda yang haram apa? Benda-benda maksiat apa? Kufur maksiat itu kena tinggal. Benda yang tu tak boleh bawa. So jadi setiap hari benda bangun pagi sampai tidur balik, mana yang halal, mana yang haram. Kena tahulah. Nak tahu kena mengaji. Yang duk jadi masalah mengaji tak ada. Duk dengar lagu, tengok TV, lah ni tengok lagi teruk, tengok WhatsApp. Dah lah kena terperangkap dengan sihir-sihir dajjal tu. Seronok sangat. Dah tak nak mengaji? Duk seronok tu, duk cari ilmu, duk tengok tu sana masalah kemalangan, duk ambil sibuk hai orang. Benda tu tak faedah pun. Kamu ambil tahu boleh buat apa pun, bukan dapat pahala. Kalau kamu tahu rumah situ kena terbakar, dapat pahala ke? Tak. Tak usah sibuk hai orang. Allah Ta'ala dah susun dah kerja dia. Itu kerja Tuhan. Sebab kita biar kerja Tuhan. Kita jaga kita ni. Macam mana kita nak bangunkan, nak pastikan kita ni sentiasa duduk di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. So, jadi bila apa yang dibuat oleh Nabi ni melengkapi dah. Jadi bukan tertumpu kepada aspek kehidupan ataupun ibadat khusus. Malah meliputi seluruh apa yang kita lakukan. Duduk diam, duduk saja ingat kepada Allah. Itu nama ibadah. Jadi, dan salah satunya muamalat ataupun perniagaan. Perniagaan ini benda yang telah diiktiraf oleh Islam sebagai suatu bidang yang penting dalam kehidupan manusia. Tengok macam dah Rasulullah sampai ke Madinah. Apa yang baginda buat? Dipanggilnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, disuruhnya Abdurrahman bin Auf duduk set up dalam bidang ekonomi, bangunkan ekonomi Islam supaya orang Islam situ dapat hidup, dapat berniaga, dapat bekerja dalam kehidupan mereka tu. Dan Nabi ajar pula macam mana hukum hakam dalam sistem muamalah Islam tu. So, benda tu dah jelas. Dan Nabi sendiri telah menunjukkan teladan yang baik di segi perniagaan. Bagaimana tengok Rasulullah berniaga. Sebab tu Nabi ni, kalau kita tengok Rasulullah berniaga macam mana? Dia bukan jual produk sangat, dia jual akhlak yang ada pada dia. Maksud jual tu, maksud dia bawa, dia carry suatu akhlak tu. Wa innaka la'ala khuluqul azim tu. Khuluqul Quran, khuluqul azim, khuluqul akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Mana Nabi berniaga tu sehingga ketika Nabi nak pergi ke Syam, nak sampai ke Syam sekian-sekian pekan, sekian-sekian purnama, sekian-sekian bulan nak sampai. Orang Syam dah tunggu dah. Tunggu Muhammad, mana Muhammad tak sampai lagi. Bukan nak tengok sambil berniaga barang, nak tengok akhlak Muhammad, nak tengok Muhammad. Kita hari ni macam itulah, kita berniaga. Bina akhlak elok-elok supaya orang sebut nama kita tu orang suka.
Kalau dia datang tu, syekh tu datang, ataupun pakcik tu datang, ataupun abang tu datang, orang cukup seronok. Sebab akhlak dia cantik. Perangai dia cantik, semua cantik. Dia meniaga barang tak seberapa sangat, tapi orang suka beli barang dia. Sebab apa? Sebab dia menunjuk teladan yang baik. Sebab dia macam Nabi kita tengok kan. Nabi ni adalah Quran, the moving Quran. Quran yang berjalan. Sebab Rasulullah tu, apa yang dekat dari Nabi tu ada pada Quran. Apa pada Quran, ada pada diri Rasulullah. Dan Nabi sebut apa? 90% kekayaan dunia berada di dalam bidang perniagaan. Mana 10% sahaja, 10% sahaja duduk dalam bidang lain. Makan gaji, bekerja yang lain-lain. Tapi 90% tu adalah di bawah perniagaan. Maka sebenarnya perniagaan ni satu bidang yang amat hebat. Sebab tu Islam tu bangkit. Ekonomi kena selaras. Kita pun sama juga. Contohnya kita di dalam grup mengaji, kooperasi yang kita buat dan sebagainya. Maka apa yang perlu kat sini adalah perniagaan. So kita perlu berniaga. Tapi nak berniaga macam mana? Nak berniaga ni kena faham. Maka siapa yang nak berniaga dia kena ikut program ni, ikut kuliah dulu. Bagi faham dulu. Bukan duk cerita kuliah nak cari duit macam mana. Ini yang banyak program yang kita tengok motivator duk cerita tentang macam mana nak generate income. Cara dia itu ni. Adalah Islam sikit-sikit sembahyang hajat lah itu ni kan, walhal hukum ni dulu kena belajar. Hukum hakam halal haram. Nak kena faham dulu kenapa perniagaan itu. Maka sebab itulah setiap pekerjaan kalau yang kita buat tu dinamakan ibadah. Jika diniatkan sebagai ibadah. Akan tetapi jika diniatkan untuk mencari kesenangan duniawi, nak senang, nak mewah, nak pakai kereta besar, dan dia orang gila pakai Velfire, nak pakai Mustang, nak pakai GTR, nak ambil Lamborghini lah, macam-macam lah pakai. Nakkan kekayaan dia cari. Nak menonjolkan followers banyak dalam FB, tunjuk habis, jual habis, gadai muka-muka. Kalau perempuan tu lagi teruk. Kan? Benda tak boleh jual pun dia jual. Wajah dia pun jual, tunjuk ke orang produk ni cantik, tunjuk muka dia. Perempuan lagi teruk. Perempuan tabarus ya. Tabarus ni benda yang menunjuk diri daripada orang yang bukan mahram, bukan haram. Ini pun satu hal juga. Nak kena faham. Ini semua benda-benda dunia. Perlukah tunjuk muka ke nak lakukan barang dia? Kalau dia yakin rezeki yang Allah bagi pada dia tu dah tetap dah, dia tak perlu pun tunjuk muka dia. Tunjuk barang sudahlah. Nak jual barang. Kenapa nak tunjuk muka? Nak bagi orang tengok. Kalau makan produk ni slim macam ni. Ya ke? Betul kan? Kadang-kadang tipu je. Ini semua perkara yang kena faham. Jadi nak masuk dalam dunia perniagaan ini, dia ada undang-undang, ada hukum hakam dia. Syarak tu Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan. Kalau kamu nak berniaga bagi orang Islam, macam ni kaedah dia. Ini hukum makan dia. Jangan kamu beyond. Jangan kamu pergi melebihi sempadan. Maka jadi haram kat situ. Maka bila niat dia tadi untuk mencari kesenangan duniawi, maka dunialah yang akan diperolehnya. Maka jadi sia-sialah pekerjaan itu. 30 tahun, 40 tahun berniaga. Hancur lebur. Hancur lah kali kita jumpa macam mana berniaga kamu bang? Tak tahu lah ustaz. Tak jadi apa dah. Dah letih dah berniaga ni. Kamu sanggup buang masa macam itu je habis. Patutnya kamu mengaji dulu tentang hukum hakam nak berniaga supaya kamu tak langgar sepadan-sepadan dia. Ini semua halangan-halangan dalam syarat kamu redah. Kamu tak peduli. Kamu tipu orang macam-macam. Tak boleh buat sistem. Kita kena jaga baik-baik. Sistem juga harus halal. Jangan niat menipu. Dia bila ada niat nak menipunya maka jadi haram dah. Kat situ. Okey. Itu nak kena faham dulu. Ini konsep kita belajar sikit tentang bagaimana tentang konsep perniagaan menurut Islam. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.